Terengganu dan Kelantan mulai tenggelam, menjadikan sesetengah pekan dan bandar seolah-olah pulau yang terputus hubungan. Ramai antara kita sudah pun mengetahui faktor hujan lebat ekstrim sehingga berlakunya banjir disebabkan oleh monsun timur laut. Fenomena yang turut digelar musim tengkujuh ini kebiasaannya melanda Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Akan tetapi, tempias paling dahsyat dialami Terengganu dan Kelantan. Saban tahun, masyarakat di kedua-dua negeri tabah menghadapi musim bah. Akan tetapi, apa penyelesaian kepada fenomena alam ini? Apa yang kita dapat lakukan bagi membantu mengatasi fenomena banjir ini? Apa bentuk penyelesaian dari segi sains dan teknologi yang mampu mengatasi isu ini dengan lebih mampan? Kekal hingga akhir video ini bagi meneliti cara terbaik mengatasi banjir di negara ini serta mengetahui mengapa paras air di negeri tersebut setinggi sekolah. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, banjir merupakan fenomena semula jadi geobahaya yang biasanya berlaku apabila mengalami hujan lebat berpanjangan. Banjir di Malaysia boleh dikategorikan sebagai banjir monsun dan banjir kilat. Banjir monsun berpunca dari musim monsun timur laut bermula pada awal November dan berakhir pada Mac, yang membawa hujan lebat terutamanya ke negeri pantai timur semenanjung Malaysia dan Sarawak Barat. Banjir kilat biasanya berlaku di kawasan yang mempunyai pembangunan dengan peningkatan paras air yang cepat, laju tinggi dan sejumlah besar serpihan. Banjir yang berlaku pada Disember 2014 boleh diklasifikasikan sebagai banjir paling teruk yang melanda beberapa negeri di semenanjung Malaysia, dan yang paling teruk terjejas ialah negeri Kelantan. Seramai 200,000 orang terjejas dengan 21 orang terkorban dan memberi kesan besar kepada manusia, hartanah, pertanian, penternakan dan kemudahan infrastruktur. Berikutan banjir terburuk yang melanda Malaysia pada tahun 2014. Pendapat dan pandangan dari pakar bidang diperlukan untuk menghasilkan mitigasi dan mencegah bencana banjir sekaligus meminimumkan kerentanan kepada bahaya. Banjir ditakrifkan sebagai keadaan air menenggelami atau menggenangi kawasan yang luas dengan limpahan air berlebihan ke tanah dataran banjir berdekatan. Dataran banjir adalah tanah yang bersebelahan dengan saluran sungai, lautan, tasik atau aliran air atau jasad air yang lain yang terdedah kepada banjir. Banjir di Malaysia boleh dikategorikan kepada banjir monsun dan banjir kilat. Corak taburan hujan di Malaysia dipengaruhi oleh corak aliran angin bermusim dan ciri topografi tempatan. Malaysia mengalami musim monsun timur laut bermula pada November. Banjir kilat biasanya berlaku di kawasan yang pesat membangun. Banjir kilat dicirikan oleh peningkatan paras air yang cepat, laju tinggi dan sejumlah besar serpihan. Banjir kilat disebabkan oleh faktor intensiti dan tempoh hujan serta kecuraman aliran air dan kecurunan sungai. Banjir kilat di kawasan bandar adalah masalah yang semakin serius akibat penyingkiran tumbuh-tumbuhan, penurapan dan penggantian penutup tanah oleh permukaan tidak telak yang meningkatkan air larian dan pembinaan sistem saliran yang meningkatkan kelajuan air larian. Berdasarkan perspektif hidrologi, perbezaan antara banjir dan banjir kilat ialah tempoh yang diambil oleh aliran sungai untuk surut kembali ke paras normal. Banjir atau banjir monsun mengambil masa yang lebih lama dan mungkin berlarutan, seminggu atau lebih untuk kembali ke paras aliran air biasa, manakala banjir kilat mengambil masa beberapa jam sahaja. Menurut NOAA, banjir kilat berlaku dalam beberapa minit atau jam selepas hujan lebat dan kebanyakan keadaan diikuti dengan ribut petir yang bergerak perlahan. Ribut petir berulang kali bergerak di kawasan yang sama. Hujan lebat akibat taufan serta ribut tropika. Banjir kilat adalah kejadian dalam tempoh yang singkat, dengan pelepasan puncak yang agak tinggi dan cenderung berlaku secara kerap tetapi dalam skala yang sangat kecil. Monsun timur laut telah menyebabkan beberapa siri banjir dan tanah runtuh di beberapa negeri. Sehingga 19 Disember 2022, sebanyak 81 kawasan banjir dan 15 tanah runtuh dengan 5 jalan dan 3 jambatan di 20 daerah di 5 negeri, yakni Johor, Kelantan, Pahang, Perak dan Terengganu terjejas. Dengan jumlah 8,201 keluarga atau 28,686 orang kehilangan tempat tinggal di 308 pusat pemindahan
Jabatan Pengairan dan Saliran memberi amaran bahawa beberapa kawasan di daerah Kuala Terengganu, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Mamat akan terus dilanda banjir. Musim Tengkujuh sekarang dijangka membawa angin kencang, ombak besar dan hujan berterusan di negeri utara dan pantai timur. Operasi mencari dan menyelamat serta pemindahan sedang dijalankan dan pada masa yang sama, kerajaan mengenal pasti titik panas banjir di seluruh negara. Faktor utama yang menyebabkan keadaan banjir saban tahun di pantai timur adalah disebabkan monsun timur laut. Semasa banjir, kawasan sekitarnya ditenggelami air banjir pantai sehingga kedalaman 1.5 meter. Banjir itu berpunca sama ada oleh air pasang surut dari lautan atau air larian terus dari sungai. Lonjakan ribut boleh menyebabkan kemusnahan yang meluas ke kawasan pantai rendah. Musim Tengkujuh di pantai timur semenanjung Malaysia yang merangkumi Terengganu dipengaruhi oleh monsun timur laut dicirikan oleh hujan lebat bermula dari Oktober hingga Mac setiap tahun. Akibatnya, banjir teruk berlaku hampir setiap tahun di seluruh Terengganu. Monsun Timur Laut atau musim Tengkujuh telah bermula pada November dan berterusan sehingga Mac. Kita akan merasa cuaca yang lebih lembap semasa November hingga Januari, terutamanya di negeri-negeri Timur Semenanjung, Laut Sabah dan juga Barat Sarawak. Map Malaysia menjangkakan 4 hingga 6 episod luruan monsun yang membawa hujan lebat berterusan. Pada masa Tengkujuh, kawasan tekanan rendah dan vortex wujud di rantau negara. Pada masa yang sama, terdapat sistem udara bertekanan tinggi di Siberia. Luruan monsun berlaku apabila angin sejuk dari Siberia bertembung dengan luruan angin timuran dari Pasifik bergerak ke arah rantau negara. Disebabkan itu, hujan lebat, angin kencang serta ombak besar berlaku khususnya di pantai timur Semenanjung dan ini berpotensi mengakibatkan kejadian banjir di kawasan rendah dan berisiko. 4 faktor dikenal pasti dan dikaitkan dengan kejadian fenomena banjir di Terengganu. Yang pertama, keamatan hujan yang tinggi. Yang kedua, rejim sungai, contohnya arus air yang rendah. Yang ketiga, fenomena air mati. Keempat, halaju dan arah angin yang bertentangan dengan arah aliran sungai. Kejadian banjir kilat di merata tempat telah menyebabkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Satu perkara yang anda perlu tahu kenapa paras banjir di Kelantan dan Terengganu adalah kerana ciri-ciri topografi di kedua-dua negeri tersebut. Dataran rendah di kebanyakan wilayah kedua-dua negeri ini mengundang musibah dan ujian kepada penduduk. Tetapi, adakah ciri-ciri tanah rendah sudah cukup untuk mencetuskan banjir? Gabungan cuaca buruk semasa monsun timur laut yang berlaku dan corak topografi di wilayah-wilayah di sekitar Terengganu dan Kelantan sebagai punca mendorong kepada kejadian banjir pantai timur. Bentuk muka bumi kawasan yang rendah memudahkan paras air naik ke paras yang bahaya. Tempoh hujan yang berpanjangan secara berterusan berlaku semasa musim Tengkujuh dengan sebahagian daripadanya turun pada keamatan yang sangat tinggi, menyebabkan ketepuan tanah dengan air sehingga menyebabkan banjir kilat. Banjir kilat juga bertepatan dengan kejadian air pasang besar yang memperlahankan aliran air sungai ke laut. Angka kematian dan kerosakan harta benda akibat banjir kilat boleh dikurangkan dengan ketara oleh pihak berkuasa tempatan sekiranya tindakan positif seperti menambah baik sistem ramalan dan amaran, meningkatkan peraturan kawasan rawan banjir kilat, pensijilan keselamatan ampangan, serta maklumat yang lebih baik tentang hujan dan air larian maksimum dan program kesedaran awam dan amaran masyarakat diambil kira. Mungkin kerajaan boleh mengambil pendekatan membangunkan sponge city, iaitu sistem saliran mesra alam yang menyerap lebihan air dan menukarkannya menjadi air bersih ke tasik-tasik. Selain itu, teknologi laluan pejalan kaki mesra alam tanpa penggunaan konkrit serta laluan konkrit dapat mengurangkan banjir dengan lebih cepat. Konkrit ialah bahan yang tidak membenarkan peresapan air dan mempunyai kapasiti yang rendah untuk mengekalkan hujan. Malah, konkrit menghalang hujan daripada sampai ke tanah mahupun ke longkang dan menyebabkan ia tersumbat. Seterusnya, banjir di jalan dan laluan pejalan kaki. Perlu diingatkan bahawa bahan utama dalam konkrit ialah simen yang menyumbang kira-kira 8% daripada pelepasan karbon dioksida global. Turapan konkrit juga menyerap sinaran suria dan memanaskan persekitaran dengan memancarkan semula haba ke persekitarannya. Sudah tiba masanya teknologi dibangunkan bagi mengatasi banjir
dan pembangunan berkonsepkan sains dapat membantu menyelesaikan isu ini. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.